Sekarang tengok saya tuan-tuan. Kita masih lagi belum masuk tajuk yang baru. Sekarang untuk masuk tajuk yang baru, saya wajib jelaskan satu perkara yang baru. Sebab seingat saya, memang saya tak bagi lagi minggu lepas tuan-tuan. Jadi supaya tidak menjadi masalah tuan-tuan, maka saya wajib jelaskan pada tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Apa dia perkara tersebut? Berkaitan dengan haraf jar. Okey, tengok saya. Tengok saya tuan-tuan. Haraf jar, ya. Itu kaitan tajuk kita hari ini. Tuan-tuan pernah jumpa haraf jar ataupun haraf baris bawah. Apa dia haraf baris bawah? Tuan-tuan boleh tengok pada diagram kita tuan-tuan. Ya, dah lama kita tak pakai diagram kita. Sebab apa? Sebab dah pandai, ya. Okey, pergi dekat kolom haraf. Ini kolom haraf tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok kolom haraf tuan-tuan. Saya dekatkan sedikit. Dia macam blur sikit kan. Yang penting tuan-tuan ada kat diagram kita. Baik. Sekarang tuan-tuan, kalimah haraf yang 8 kalimah yang ada pada kolom haraf ini, kita dah jelaskan pada tuan-tuan bahawa 8 kalimah ini dinamakan sebagai haraf jar. Betul tuan? Ataupun dalam bahasa Melayunya, nama yang popularnya ialah haraf baris bawah, ya. Dan tuan-tuan dah tahu fungsinya. Apa fungsi haraf baris bawah? Fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya, ya. Bermakna mana-mana kalimah yang berada selepas haraf jar wajib dibaca dengan baris bawah. Betul tak? Baik, sebagai contoh tuan, tengok dekat depan tuan. Fil masjidi. Fil masjidi. Ada berapa kalimah dekat depan? Ada 2 kalimah. Yang pertama fi, terjemahannya dalam. Yang kedua, al-masjid. Masjid tuan, di dalam masjid, ya. Kalau saya tanya fi isim ke fi'il ke haraf, confirm tuan-tuan akan jawab terus dia adalah haraf jar ataupun haraf baris bawah. Fungsinya membaris bawahkan siapa isim selepasnya. Mana isim selepasnya? Al-masjid. Maka sebab itulah hujungnya dibaca baris bawah. Siapa punya kerja? Fi punya kerja. Yang penting sekarang, apa poin yang paling penting dekat sini tuan? Tengok tuan, ini istilah yang baru tuan. Hari ini adalah hari pertama tuan-tuan dengar istilah ini. Sepatutnya benda ni saya dah jelaskan minggu lepas, tapi terlupa tuan. Saya wajib ulang dulu sebelum masuk tuan. Baik, sekarang tuan, dengar betul. Fil masjidi ni tuan-tuan faham dia kalimah haraf jar kan? Dan masjid pula berbaris bawah sebab fi. Baik, dengar betul tuan. Kalimah fil masjidi ini tuan, kalimah fi dan juga al-masjidi ini tuan, dalam bahasa Arab, orang Arab dia panggil pasangan jar dan majrur. Jar dan majrur tuan. Jar itu merujuk kepada haraf jar. Ya, merujuk kepada haraf jar. Majrur itu ialah isim yang berbaris bawah selepas haraf jar. Maka fil masjidi itu dipanggil pasangan jar dan majrur. Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen. Saya nak bagi tahu yang tu je dulu. Mukadimah dulu. Wajib faham dulu yang ni. Jadi ini adalah nama baru. Saya tak pernah bagi lagi dekat tuan-tuan. Hari ini kali pertama yang tuan-tuan wajib faham. Apabila jumpa je haraf jar, ada isim yang berbaris bawah selepasnya, maka jar dan majrur, isim selepasnya itu dipanggil jar dan majrur. Jar tu fi, majrur tu masjid. Itu je. Okey, jelas ke tak jelas? Okey, alhamdulillah. Kak Nafisah dah tolong jawab pelajaran tarikh kita 22 April. Ya. Jadi Kak Ruzana boleh cari nota 22 April, ya. Nota nombor berapa tak silap saya. Nota nombor berapa? Ya. Baik. Yang penting sekarang jar dan majrur. Faham ke ulang? Okey, tulis dulu dalam komen. Wajib betul Wajib faham dulu. Baik, Kak Normah kata faham. Okey, baru faham. Jadi sekarang tuan, dalam bahasa Arab fil masjidi itu kita panggil dia pasangan jar majrur. Jar majrur. Boleh? Namanya bahasa Arab, ya. Tapi tuan-tuan dah faham tuan. Fi tu haraf jar, masjid baris bawah sebab haraf jar. Tapi kalau tuan-tuan belajar di pondok, tuan-tuan masuk dalam seminar bahasa Arab, tuan-tuan masuk dalam bengkel bahasa Arab, dia akan bagi nama sebenarnya pasangan ini dipanggil pasangan jar dan majrur. Pasangan apa? Pasangan jar dan majrur. Okey, sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah faham perkara ini, maka baru saya boleh masuk tuan-tuan. Okey, saya akan masuk tuan-tuan.
Kita masuk pada ayat kita. Ya. Jadi, tajuk yang pertama berkaitan dengan jar majrur. Okey, sekarang fokus pada ayat kita hari ini. Ayat kita pada hari ini ialah wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Wa ma 'alar rasuli wa ma 'alar rasuli illa al-balagu al-mubin. Nampak ke tak nampak ni? Macam tak terang je ya. Al-mubin. Okey. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagu al-mubin. Okey. Sekarang tuan, dengar tu. Okey, fokus ya. Fokus dekat depan. Fokus dekat depan. Jadi ini adalah bahagian yang kedua daripada ayat yang ke-18. Ya. Baik, sekarang. Ayat ini adalah satu jumlah. Ya. Tuan-tuan potong je dekat mana-mana, confirm ayat kita akan tergantung. Sebab ayat ini adalah satu jumlah, satu cerita. Sepatutnya bacaan kita satu nafas saja. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Itu sepatutnya cara bacaan kita. Boleh tuan? Dan kita dah ajar pada tuan-tuan, kalau wakaf, terpaksa wakaf di tengah-tengah ayat sebab tak sampai nafas kita, tak panjang nafas kita, maka saya dah bagi tahu, ulang sambung. Ulang sambung. Contoh, wa ma 'alar rasuli illa. Saya wakaf dekat illa. Dah habis cerita ke belum? Belum lagi. Ulang dulu. Illal balagul mubin. Itu sebagai contoh lah. Nak bagi tahu poinnya apa tuan-tuan? Wa ma 'ala rasuli adalah satu jumlah, satu cerita saja. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tengok dekat depan. Sekarang saya nak tanya terus tuan-tuan. Saya nak tanya terus tuan-tuan ya. Jumlah kita pada pagi ini tuan-tuan, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Mengikut apa yang kita dah belajar tuan, jumlahnya ada dua tuan-tuan. Satu ismiyah, satu fi'liyah. Betul tuan? Kalau dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia ismiyah. Kalau dimulai dengan fi'il, jumlah fi'liyah. Betul tuan? Yang tu yang kita belajar kan? Okey. Kalau jumlah ismiyah, kena cari subjek predikat. Jumlah fi'liyah, cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Yang tu tuan-tuan dah ulang selalu dengan saya setiap minggu. Ya? Okey, sekarang. Apa yang paling penting sekarang, soalan saya yang saya nak tuan-tuan komen di ruangan komen sekarang. Jumlah yang saya tulis dekat depan sekarang tuan. Tuan-tuan, mengikut apa yang kita belajar, tuan-tuan nak panggil jumlah ini ismiyah ke fi'liyah? Okey, tulis tuan. Tulis tuan. Ya. Jumlah kita pada hari ini, tuan-tuan nak panggil dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Sila. Sila tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekarang dah 41 orang. Saya harap semua peserta saya dapat bersama dengan saya. Ya, sudah dapat mengikuti kelas kita tuan-tuan. Walaupun saya tahu hari ini hari cuti tuan-tuan ya. Cuti hari Malaysia kan. Ya. Kita harapkan negara kita semakin baik, semakin elok dari segi semua sudut tuan-tuan ya. Dari segi pentadbirannya, dari segi dari segi undang-undangnya, dari segi ekonominya, dari segi kesihatannya dan semualah kita minta semuanya baik tuan-tuan, insya-Allah ya. Walaupun bumi kita sebenarnya semakin menuju kepada kehancuran kan. Hancur tu sebab nak hari akhirat lah tuan-tuan ya. Okey, sekarang jumlah kita ismiyah ke fi'liyah? Baik. Alhamdulillah, sangat terbaik, jawapannya tepat. Jumlah kita pada hari ini adalah jumlah ismiyah. Okey, saya tulis dulu jawapan tuan-tuan ya. Jawapannya betul. Jumlah kita pada hari ini adalah jumlah ismiyah tuan-tuan. Okey. Jawapannya betul. Dia adalah jumlah ismiyah ya. Memang ayat kita ini dimulai dengan kalimah isim tuan-tuan. Jawapan tuan-tuan tepat tuan-tuan. Okey, sekarang soalan saya tuan-tuan. Jawab soalan saya ya. Mana kalimah isim yang pertama tuan-tuan? Cuba jawab. Mana kalimah isim yang pertama? Cuba jawab tuan-tuan. Ini tajuk baru kita hari ni tuan-tuan ya.
Mana kalimah isim yang pertama hari ni tuan? Cuba jawab tuan. Okey, betul? Semua kata dia jumlah ismiah tuan. Jawapannya betul dan juga tepat. Sekarang soalan saya. Mana kalimah isim yang pertama tuan? Cuba jawab tuan. Sila. Ya. Mana isim yang pertama tuan? Ya. Jadi kalau tuan-tuan kata dia adalah jumlah ismiah, jawapannya betul. Memang ayat kita dimulai dengan kalimah isim pada pagi ni. Soalan yang paling penting sekarang, mana kalimah isim yang pertama? Ya. Baik. Kak Syamah kata Rasul. Saya tak silap saya tadi, Tuan Asnun dah jawab tadi kan? Rasul, ya? Baik. Siapa yang kata Rasul kalimah isim yang pertama? Jawapannya bedal. Benar tuan. Ya? Salah tuan. Ar-Rasul bukan isim yang pertama. Jadi kalau Ar-Rasul bukan isim yang pertama, mana kalimah yang pertama tuan? Sila tuan. Rasul bukan kalimah isim yang pertama kita pada pagi ini. Siapa yang kata kalimah Ar-Rasul adalah isim yang pertama, maka jawapan itu bedal tuan. Ya? Jawapannya bedal tuan. Mana kalimah yang pertama tuan? Ya. Salah. Siapa yang jawab Rasul salah, ya. Kak Noridah kata Rasul salah. Tuan Ahmad Lutfi kata Rasul bedal. Kak Rohana pun kata Rasul bedal tuan. Mana kalimah isim yang pertama? Jawapannya ialah ahsantum. Ada yang jawab betul, ya. Jawapannya kalimah isim yang pertama ialah al-balaghu. Ini adalah kalimah isim yang pertama. Isim yang pertama kita ialah al-balaghu. Ustaz, mesti ada tanya saya kan? Sebab tu saya kata ini tajuk yang baru tuan-tuan, ya. Okey, tengok dekat saya. Saya nak cuba, ya. Jawapan tuan-tuan dah betul, ya. Kak Zaini kata Allah, jangan bedah Kak Hamisah, jangan bedah Kak Zaini. Allah tu haraf jar. Kita dah belajar tadi kan? Haraf jar, ya. Tengok dalam diagram kita ada kalimah Allah ni kan? Kalimah Allah tuan. Allah haraf tuan. Haraf abaikan. Yang kita naknya isim ke fi'il? Baik, sekarang tuan. Jawapannya yang tepat ialah al-balaghu adalah isim yang pertama. Tengok dulu. Saya tahu tuan-tuan akan marah saya tuan, ya. Ustaz, macam mana dia isim yang pertama sedangkan dia berada di belakang? Ya, sepatutnya isim yang pertama dekat depan lah. Betul tak? Ya. Kenapa tak kata ar-rasul tu isim yang pertama sedangkan ar-rasul ada alif lam? Betul tak? Hujungnya berbaris bawah, sebelum ar-rasuli ada kalimah ala. Betul tak? Ada haraf jar. Sepatutnya ar-rasuli lah isim yang pertama. Jawapan tuan-tuan salah tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Kalimah isim yang pertama kita pada pagi ini ialah kalimah al-balaghu. Itu kalimah isim yang pertama kita pada hari ini. Jadi persoalan kita pada hari ini, kenapa isim itu berada di belakang, bukan berada di depan? Jawapannya itulah tajuk yang baru kita pada hari ini. Sekarang dengar betul-betul tuan. Ayat kita pada hari ini bukan ayat yang biasa-biasa. Ya, itu yang tuan-tuan kena faham dulu, ya. Baik. Ayat yang kita nak bincang pada pagi ini ialah bukan ayat yang biasa-biasa yang kita jumpa sebelum-sebelum ini. Kalau sebelum-sebelum ni mudah, jumpa isim jumlah ismiah, jumpa kalimah fi'il jumlah fi'liyah, ya. Tapi yang ni tuan-tuan tak boleh suka-suka nak kata terus dia ismiah ataupun fi'liyah. Tengok tuan-tuan. Kenapa macam tu, ya? Baik. Ayat ini dalam bahasa Arab kita panggil dia syibhul jumlah, tuan-tuan. Siapa yang pernah belajar bahasa Arab, kita panggil dia syibhul jumlah. Okey, tengok dulu tuan-tuan. Tengok dulu syibhul jumlah, ya. Ataupun saya panggil sebenarnya sebagai rangkap istimewa. Rangkap istimewa. Kenapa istimewa? Selepas ni. Saya akan tunjuk selepas ni, tuan. Rangkap istimewa. Baik, sekarang dengar betul-betul, tuan. Ini adalah salah satu bentuk ayat yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran yang tak akan diajar langsung dalam seminar ataupun bengkel bahasa Arab, kecuali orang yang belajar lama dalam bahasa Arab. Baru dia akan jumpa tajuk ni, tuan. Fokus dekat saya, tuan. Ini ikhlas saya bagi tahu, saya tak pernah jumpa benda ini kecuali selepas belajar 3 tahun, tuan. 3 tahun saya belajar, tuan, baru masuk tajuk ini. Tengok, tuan. Tengok saya, tuan. Dengar betul.
tajuk ini tuan, rangkap istimewa ni tuan, ya. Tuan-tuan akan jumpa rangkap istimewa ini apabila rangkap kita, ayat kita dimulai dengan pasangan jar dan majrur tadi. Nampak tuan? Ya. Apabila dimulai dengan apa tuan? Apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Tengok dulu kan depan. Jangan tengok ayat dulu. Jangan tengok ayat dulu. Fokus pada kaedah saya dulu. Fokus kaedah dulu, ya. Okey, sekarang dengar betul. Sekarang tuan. Tuan-tuan wajib faham sekarang kita ada bentuk yang ketiga. Bentuk ayat yang ketiga dalam Al-Quran. Kalau jumpa isim dulu, jumlah ismiah. Yang tu mudah bagi tuan-tuan. Kita dah latih tuan-tuan, kita dah tunjuk contoh, kita dah praktik dalam ayat Quran. Betul? Dan kalau jumpa kalimah fi'il, tuan-tuan akan kata dia jumlah fi'liyah. Yang tu pun kita dah belajar, kita dah latih tuan-tuan beberapa minggu. Betul tuan? Okey, sekarang saya nak tunjuk satu lagi tuan-tuan. Antara ayat yang popular atau bentuk ayat yang popular dalam Al-Quran yang tuan-tuan akan jumpa apabila ayat itu dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Tadi dah belajar ke belum jar majrur? Sebab tu saya kena tekankan dulu apa maksud jar dan juga majrur. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kalau dimulai dengan kalimah isim, jumlah ismiah. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il, jumlah fi'liyah. Tapi kalau dimulai dengan haraf jar saja. Haraf jar saja tuan. Ketika mana dimulai dengan haraf jar, maka waktu itu tuan-tuan wajib beri perhatian kepada ayat itu. Haraf jar saja. Haraf lain kita tak nak ambil tuan-tuan. Haraf lain kita abaikan. Haraf ataf abaikan. Haraf taukid abaikan. Haraf nasab abaikan. Haraf syarat abaikan. Haraf jar ambil perhatian tuan. Ada benda yang Allah nak sampaikan dekat situ. Bukan ayat yang biasa ni tuan, ya. Sebab tu kita kata nama dia rangkap istimewa. Boleh tuan-tuan? Okey, tengok tuan. Sekarang faham dulu teori saya. Apabila ayat tersebut dimulai dengan haraf jar, maka kita dah belajar tadi ada pasangannya namanya majrur. Jadi jar dan majrur. Jadi saya buat kesimpulan sekarang, mana-mana ayat yang dimulai dengan pasangan jar dan majrur, tuan-tuan wajib faham itu adalah rangkap istimewa. Boleh tuan? Baik. Istimewanya dekat mana tuan? Tengok tuan. Apabila tuan-tuan jumpa jar dan majrur ini tuan-tuan kena tengok selepas pasangan jar majrur tuan. Bukan selepas jar, ya, bukan selepas jar, selepas pasangan jar dan majrur. Boleh tuan? Okey, tengok. Sekiranya selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan jumpa kalimah isim dulu. Ini teori dulu tuan. Saya bagi teori dulu. Tuan-tuan jumpa isim dulu tuan-tuan. Maka waktu itu dia adalah jumlah ismiah. Dia adalah jumlah ismiah. Jadi jumlah ismiah tuan-tuan dah belajar. Cari subjek, cari predikat. Subjek, cari predikat, ya. Yang tu macam biasalah. Cuma nak suruh faham isim yang pertamanya berada di belakang, bukannya berada di depan. Boleh? Okey, tengok lagi. Sekiranya jumlah itu dimulai dengan pasangan jar majrur, selepas pasangan jar majrur tuan-tuan jumpa fi'il dulu pula tuan-tuan. Maka waktu itu dia adalah jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah tuan-tuan dah belajar. Cari 3, fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Jadi apa yang saya nak bagi tahu sekarang ialah apabila dimulai dengan haraf jar, wajib beri perhatian sebab dia rangkap istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tahu dia jumlah apa sebenarnya, tuan-tuan kena tengok selepas pasangan jar majrur. Bukan selepas jar, selepas pasangan jar majrur. Tuan-tuan jumpa isim dulu ke fi'il dulu? Kalau jumpa isim dulu, maka dia jumlah ismiah lah. Kalau jumpa fi'il dulu, maka dia jumlah fi'liyah. Bermakna apa tuan-tuan? Bermakna isim yang pertama dan juga fi'il yang pertama itu berada di belakang. Ya, bukannya berada di depan. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Jelas ke ulang? Tulis dulu. Ya.
Jelas ke ulang? Okey. Sekarang dia adalah tajuk yang baru. Bentuk yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran, bentuk yang ketiga, apabila ayat itu dimulai dengan jar majrur. Sebab sebelum ni tuan-tuan tak jumpa jar majrur, ya. Sebelum ni mula dengan haraf ataf dulu, haraf taukid dulu, haraf nasab dulu, ya. Kita tak jumpa haraf jar, betul? Jadi hari ni tuan-tuan, baru kali pertama tuan-tuan jumpa haraf jar. Sebab tu saya kata, surah Al-Ankabut yang saya pegang ini tuan, yang saya berikan pada tuan-tuan ini adalah satu silibus yang agak mudah untuk tuan-tuan. Untuk mudah kita nak masuk satu perlahan-lahan tuan, ya. Okey. Tuan Zulkifli minta ulang. Baik, tak apa, saya akan ulang. Saya tahu tajuk ini adalah tajuk yang perlu kepada ulangan. Boleh? Okey, sekarang saya ulang sekali lagi. Okey, faham balik. Okey, faham asal dulu, ya. Okey, ulang Ustaz. Okey, saya faham. Okey, ada yang jelas, ada yang ulang. Baik, dengar betul. Sekarang, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Kita ada bentuk yang ketiga dalam bahasa Arab apabila dimulai dengan pasangan jar majrur. Boleh tuan-tuan? Baik, sekarang dengar tuan-tuan. Setakat ini tuan-tuan dah belajar dengan saya, kalau ayat itu dimulai dengan kalimah isim, maka dia jumlah ismiah lah. Yang tu macam biasa kan? Baik. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Yang tu macam biasa lah. Ya? Okey, sekarang. Hari ini tuan-tuan, kita jumpa satu lagi bentuk jumlah dalam ayat Al-Quran apabila dimulai dengan haraf jar. Ya. Apabila dimulai dengan apa? Apabila dimulai dengan haraf jar. Sekarang kita nak tunjuk pada tuan-tuan, kalau ayat itu dimulai dengan haraf jar, macam mana kita nak faham? Boleh? Sebab jumlah ismiah mudah. Tuan-tuan dah faham? Cari subjek, cari predikat. Jumpa jumlah fi'liyah mudah. Tuan-tuan cari fi'il, fa'il, maf'ul. Dah, selesai. Boleh? Sekarang kita nak bincang kalau jumlah kita dimulai dengan haraf jar, maka macam mana kita nak faham ayat itu? Okey, sekarang tengok saya. Tengok saya. Ini yang kita nak bincang, ya. Okey, sekarang. Yang pertama saya dah bagi tahu tadi. Apabila ayat kita dimulai dengan haraf jar, maka ingat, ayat itu sangat penting, sangat istimewa. Bukan ayat biasa-biasa. Boleh tak? Baik. Jadi cara nak faham ayat tersebut ialah kita kena faham setiap haraf jar ada pasangannya, namanya majrur. Jadi kita dah tak jar majrur. Boleh tak? Okey. Sekarang kita nak bahaskan jumlah ini jumlah apa tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok selepas pasangan jar majrur itu, tuan-tuan jumpa isim dulu ke fi'il dulu? Tuan-tuan jumpa isim dulu ke fi'il dulu? Ya. Isim dulu ke fi'il dulu? Kalau selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan jumpa isim dulu, maka dia adalah jumlah ismiah lah. Maka jumlah ismiah, cara nak faham kita ialah cari subjek, cari predikat tadi. Boleh tuan-tuan? Baik. Kalau selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan jumpa fi'il dulu, maka cari apa? Maka kita panggil dia jumlah apa? Kita panggil dia jumlah fi'liyah lah. Cari fi'il, cari fa'il, cari maf'ul. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang tengok dekat. Tengok lagi tuan-tuan. Sebagai contoh, ya. Saya bagi contoh. Okey, contoh. Contoh saya kata fil masjid Muhammad. Fil masjid Muhammad, ya. Fil masjid Muhammad ada berapa patah perkataan? Ada 3. Fi masjid Muhammad. Baik. Fil masjid Muhammad. Di dalam masjid ada Muhammad, tuan. Soalan saya, tuan. Fil masjid Muhammad ini jumlah apa? Ismiah ke fi'liyah? Jawapannya dia jumlah ismiah juga, tuan. Baik. Mana isim yang pertama? Muhammad isim yang pertama. Muhammad isim yang pertama, tuan. Ya? Muhammad isim yang pertama. Baik. Kenapa Muhammad isim yang pertama bukan masjid? Sebab sekarang ayat kita adalah dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Boleh, tuan-tuan? Baik. Samalah contoh yang kedua, saya kata fil masjid yusalli. Fil masjid yusalli. Yusalli ni maksudnya sembahyang, ya. Yusalli, dia solat. Dia bersembahyang. Okey. Fil masjid yusalli itu jumlah apa? Itu jumlah fi'liyah juga, bukan ismiah. Mana fi'il yang pertama? Yusalli. Bukan ke masjid itu isim yang pertama? Tidak. Sebab ayat kita sekarang dimulai dengan pasangan
jar dan majrur. Jadi apabila dimulai dengan pasangan jar majrur, kita nak tentukan dia ismiyah ataupun fi'liyah selepas pasangan jar dan majrur. Tuan-tuan jumpa isim dulu ke fi'il dulu. Jadi yang pertama jumlah ismiyah sebab dimulai dengan kalimah isim. Yang kedua dimulai dengan kalimah fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Boleh tuan-tuan? Okey, dah. Sekarang tengok lagi tuan. Tengok lagi tuan. Saya nak tambah lagi ni. Okey. Sekarang saya nak tuan-tuan fokus pada jumlah ismiyah. Ismiyah yang paling penting sekarang. Ismiyah paling penting sekarang, ya. Okey. Sekarang tengok tuan. Tengok ya. Tuan-tuan faham tadi, selepas pasangan jar majrur, tuan-tuan jumpa isim dulu. Kita panggil dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah kita dah belajar cari berapa perkara? Dua perkara. Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Betul? Okey, sekarang soalan saya. Kalau saya tanya nanti, mana subjek kita tuan-tuan? Mana subjek kita? Tengok tuan-tuan. Mana subjek kita? Jawapannya isim yang pertama selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan. Sebenarnya itulah subjek. Ya. Itulah subjek. Boleh? Itulah subjek. Baik. Mana predikatnya tuan-tuan? Predikatnya ialah pasangan jar dan majrur. Nampak tuan-tuan? Jadi saya nak tunjuk sekarang, apabila ayat itu dimulai dengan pasangan jar majrur, dia akan jadi terbalik tuan. Subjek yang berada di depan, dia berada di belakang sekarang. Predikat yang sepatutnya berada di belakang, dia berada di depan sekarang. Saya ulang sekali lagi. Apabila selepas pasangan jar majrur, tuan-tuan jumpa isim dulu, kita panggil dia jumlah apa tadi? Jumlah ismiyah. Ingat sipir dulu saya ya. Jumlah ismiyah cari berapa maklumat? Tuan-tuan dah belajar dua maklumat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Ya. Baik, sekarang soalan saya. Mana subjek ni? Subjek mana tuan-tuan? Jawapannya isim yang pertama yang tuan-tuan jumpa selepas pasangan jar majrur itulah yang dipanggil subjek. Boleh? Okey, tak selesai lagi. Mana pula predikat tuan-tuan? Predikat kita ialah pasangan jar majrur tadi. Predikat kita ialah pasangan apa? Pasangan jar dan majrur. Sekarang saya tunjuk contoh dulu. Saya tahu tuan-tuan nak marah saya kan? Apa benda lah ustaz ni pening-pening. Terbalik sekali ya. Okey, sekarang tengok dekat saya. Tengok ya. Tengok tuan-tuan. Okey. Bukan senang ni tuan sebab kita belajar kelas online ni tuan ya. Kalau kelas depan-depan ni mudah saya nak terang-terang tuan ya. Okey, tengok tuan. Sekarang fil masjid. Okey, saya ulang sekali lagi. Fil masjid Muhammad. Okey, tengok dekat depan tuan. Fil masjid Muhammad. Contoh yang sama untuk mudah tuan-tuan faham dulu ya. Fil masjid Muhammad ini jumlah apa tadi? Jawapan dia adalah jumlah ismiyah sebab dimulai dengan kalimah isim. Betul tuan? Mana kalimah isim yang pertama? Iaitu Muhammad. Ini isim yang pertama kita. Ya? Sebab kenapa isim pertama kita berada di belakang? Sebab ayat kita pada hari ini dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang perhati tuan-tuan. Perhati sekarang. Ikut formula tuan-tuan. Selepas pasangan jar majrur, tuan-tuan jumpa kalimah Muhammad. Muhammad isim ke bukan isim? Isim. Maka kalau dimulai dengan isim, kita panggil dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jumlah ismiyah. Betul tuan? Kalau sekarang dia adalah jumlah apa tuan-tuan? Dia adalah jumlah ismiyah. Saya tulis dulu. Jumlah ismiyah tuan-tuan. Baik. Sekarang jumlah ismiyah kita nak faham kena cari berapa maklumat? Dua maklumat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Betul tuan? Subjek dan predikat. Mana subjek kita dalam ayat tuan-tuan? Fil masjid Muhammad. Mana subjek kita? Saya dah bagi tahu. Subjek kita ialah isim yang pertama selepas pasangan jar majrur. Mana isim yang pertama selepas jar majrur? Muhammad. Muhammad inilah yang kita panggil dia subjek tuan-tuan. Kita nak bincang pasal Muhammad ni tuan-tuan. Boleh? Baik, mana predikatnya tuan-tuan? Predikatnya ialah pasangan jar majrur tadi. Jadi fil masjid Muhammad. Mana predikat kita? Predikat kita ialah fil masjid. Kita nak bagi tahu Muhammad tu dekat mana? Muhammad tu dalam masjid. Nampak tuan-tuan? Ya? Okey, sekarang soalan saya lagi tuan. Ya? Soalan saya lagi. Tengok.
subjek, predikat, dua-dua baris apa? Dua-dua baris depan kan? Subjek baris depan, predikat baris depan. Betul tak? Maka kita nak letak baris macam mana? Fil masjid du ke di? Jangan baca du tu tuan, baca di. Sebab apa di? Sebab ada haraf jar. Muhammadu. Jelas ke tak jelas? Tuan Zulkifli, kamera tak jelas. Ya, saya rasa Tuan Zulkifli tengok pakai PC kan? Mungkin kena kurangkan kualiti video. Ya. Setakat yang saya tengok dekat telefon saya ni jelas lagi, ya. Mungkin Tuan Zulkifli kena adjust sedikit kualiti video supaya lebih jelas, ya. Gambar tu, ya. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Yang ni memang saya kena tu sikit tu. Ya. Okey, sila tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sekarang saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Kita ada satu bentuk, ya. Jumlah yang baru apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Apabila jumpa je jumlah yang dimulai dengan pasangan jar majrur, maka waktu itu kena faham isim yang pertama ataupun fi'il yang pertama berada di belakang selepas pasangan jar majrur. Boleh tak? Kalau jumpa isim dulu, maka ayat itu jumlah ismiah. Cara nak fahamnya ialah cari subjek, cari predikat. Boleh? Kalau selepas pasangan jar majrur tu tuan-tuan jumpa fi'il dulu, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Cara nak faham, wajib cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Boleh? Baik. Cuma yang saya nak cuba tekankan ialah masalah jumlah ismiah. Subjeknya ialah isim yang pertama selepas pasangan jar majrur. Boleh? Adapun predikatnya ialah pasangan jar majrur itu sendiri. Boleh tuan-tuan? Okey. Tuan Asno kata jelas tapi takut lupa. Sabar dulu. Masalah ingat ke lupa ke tolak tepi dulu. Tolak tepi dulu. Hari ni wajib faham. Paling kurang tuan-tuan. Apa yang saya bagi pada hari ni, faham ke tak faham? Itu yang paling penting. Ya, harap-harap faham ya. Okey, sekarang. Ustaz, fi tu haraf jar, al-masjid tu majrur ke? Ya, jawapannya betul. Sebab tu saya kata tadi, saya dah bincang awal-awal dengan tuan-tuan tadi, fi tu adalah haraf jar, al-masjid itu yang dipanggil majrur. Fil masjidi itulah yang kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Boleh? Okey, sekarang. Kak Rohana, rasa dah jelas ya. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi. Nampak tak? Dia angkat istimewa kan? Sepatutnya isim yang pertama berada di depan lah. Tapi hari ni isim yang pertama berada di belakang. Sebab apa? Sebab ayat kita dimulai dengan pasangan jar majrur. Okey, sekarang tak selesai lagi. Ya. Saya kena buat satu-satu tuan-tuan. Okey, sekarang tengok ya. Baik. Saya tunjuk dekat tuan-tuan. Nanti teori ni saya akan letak tuan-tuan, ya. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Apa beza Ustaz? Ustaz, tengok dekat depan ya. Saya nak tunjuk dekat depan ya. Apa beza saya kata fil masjid Muhammad dengan saya kata Muhammad fil masjid? Sama ke tak sama Ustaz? Tengok tuan-tuan. Okey, saya nak tunjuk contoh ya. Saya nak tunjuk perbezaan dia. Ataupun kita kata fil masjid yusalli fil masjid yusalli, ataupun kita kata yusalli fil masjid. Ya. Okey, saya nak tunjuk tuan-tuan. Kita tak jelaskan. Nak tunjuk pula tuan-tuan. Apa beza pula tuan-tuan ya? Fil masjid Muhammad dengan fil masjid yusalli, yang pertama ni kita mulakan dengan pasangan jar majrur. Ya, kita mulakan dengan pasangan jar majrur kan? Ya. Fil masjid Muhammad dengan fil masjid yusalli, ya. Fil masjid Muhammad dan juga Muhammad fil masjid. Okay, tengok yang ni tuan. Tengok dulu yang ni. Apa beza fil masjid Muhammad dengan Muhammad fil masjid, ya? Baik. Kalau tuan-tuan lihat fil masjid Muhammad, ayat yang pertama dia adalah rangkap yang istimewa sebab dimulai dengan pasangan jar majrur. Betul tuan-tuan? Baik.
Tapi ayat yang kedua, ayat ni ayat yang biasa saja sebab dimulai dengan kalimah isim, automatik tuan-tuan kata dia adalah jumlah ismiah. Betul tuan-tuan? Okey, sekarang dengar betul-betul. Sebab tu saya kata nak tunjuk apa istimewanya tuan ya. Baik. Apabila tuan-tuan dengar orang Arab kata tuan-tuan, ya, fil masjid Muhammad ataupun Muhammad fil masjid, tuan-tuan wajib faham ayat ini berbeza dari segi maksudnya. Walaupun sekali nampak macam benda yang sama, dalam masjid tu nak bagi tahu ada Muhammad je kan? Baik. Tapi ayat yang pertama tuan-tuan, fokus ya, fokus tuan. Ayat yang pertama, fil masjid Muhammad, fil masjid Muhammad, orang Arab nak bagi tahu hanya Muhammad saja yang ada dalam masjid, orang lain tak ada tuan. Ali tak ada, Osman tak ada tuan. Yang dalam masjid itu hanya ada Muhammad. Jadi apabila orang Arab kata fil masjid Muhammad, dia nak menegaskan, yang pertama, nak menegaskan hanya tuan, orang lain tak ada. Hanya Muhammad saja berada dalam masjid. Nampak tuan? Berbeza kalau orang Arab kata Muhammad fil masjid tuan. Boleh jadi waktu itu dalam masjid ada Ali, ada Osman, ada Ahmad. Bukan Muhammad seorang tuan. Nampak tak beza tuan? Ya? Jadi ayat yang pertama lebih kepada penegasan dan lebih kepada pengkhususan tuan. Itu syibhul jumlah, ayat yang istimewa kita pada hari ini. Sama dengan yang kedua tuan. Sama yang kedua. Kalau kita kata, orang Arab kata fil masjid yusolli, dekat situ nak tegaskan hanya dalam masjid saja dia sembahyang. Dekat rumah dia tak sembahyang, dekat tempat lain dia tak sembahyang. Apabila dengar je azan, dia sembahyang dekat masjid saja. Nampak tuan? Berbeza kalau dia kata yusolli fil masjid, dia sembahyang di masjid. Boleh jadi dia sembahyang dekat sekolah, boleh jadi sembahyang dekat surau, boleh jadi dia sembahyang dekat R&R dan sebagainya. Nampak tuan? Jadi syibhu jumlah ini tuan, rangkap yang istimewa ini dia ada dua maksud automatik tuan. Yang pertama dia nak menegaskan, yang kedua dia nak mengkhususkan tuan. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Nampak tak keistimewaan dia tuan? Dia bukan ayat yang biasa. Sebab tu saya kata tadi tuan, apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran ayat yang dimulai dengan haraf jar, wajib faham. Wajib faham ayat ini adalah ayat yang istimewa, bukan biasa-biasa. Sebab yang pertama Allah nak tegaskan, yang kedua ada pengkhususan pada ayat ini. Jadi nanti kita akan bahaskan pula dekat atas tuan. Okey, sekarang siapa yang faham tulis faham tuan. Sebab saya nak bahaskan ayat Quran kita pula tuan. Jadi itu perbezaan fil masjid Muhammad dengan Muhammad fil masjid. Nampak macam sama tuan, tapi dia sebenarnya dari segi bahasa Arab lain tuan. Sebab itulah tuan, beza orang yang baca Al-Quran dia faham bahasa Arab dengan yang baca Al-Quran baca macam tu je, tak faham pun struktur ayat yang dibahaskan dalam bahasa Arab. Nampak tak tuan? Ya? Okey, alhamdulillah semua kata faham, insya-Allah. Okey, sekarang cuba tengok ayat kita. Cuba tengok ayat kita. Okey, cuba tengok ayat kita ya. Okey. Cuba tengok. Wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Tengok tuan-tuan. Ayat ini bukan ayat yang biasa-biasa tuan-tuan. Dia ayat yang istimewa tuan-tuan ya. Sebab dia ada penegasan dan juga ada pengkhususan. Nanti saya akan tunjuk ya. Okey. Sekarang, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, ini adalah jumlah ismiah tadi. Sebab dia dimulai dengan kalimah isim. Isim yang pertama kita ialah al-balagu. Ya. Kenapa isim yang pertama ni berada di belakang? Jawapannya kita dah belajar tuan-tuan. Sebab ayat kita pada hari ini dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Mana jar majrur kita? Jawapannya ala rasuli. Ya, ayat kita dimulai dengan kalimah ala rasuli. Ya. Jadi wa haraf ataf abaikan. Ma haraf nafi abaikan. Ala haraf jar mesti diambil kira. Saya dah bagi tahu tadi, apabila dimulai dengan haraf jar wajib diambil kira, wajib diberikan perhatian sebab dia bukan ayat biasa-biasa. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang ayat kita sekarang dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Mana jar? Ala. Mana majrur? Ar-rasuli. Ya.
Jadi sekarang tuan-tuan, ayat kita dimulai dengan ala rasuli jar majrur. Baik, sekarang cuba perhati tuan-tuan. Selepas ala rasuli, tuan-tuan jumpa isim dulu ke fa'il dulu? Jawapannya tuan-tuan jumpa haraf dulu, illa. Betul tak? Kalau jumpa haraf sama, abaikan. Kita tak nak tuan-tuan. Illa abaikan. Sekarang kalau kita abaikan illa, kita jumpa al-balag. Al-balag isim ke fa'il? Dia kalimah isim. Maka dia adalah jumlah ismiyah tadi. Betul tak? Okey, saya tulis dulu. Dia adalah jumlah ismiyah, ya. Tuan-tuan dah belajar jumlah ismiyah, kena cari subjek, kena cari predikat tadi. Betul tak? Subjek dan predikat. Mana subjek kita tadi tuan-tuan? Saya dah bagi tahu isim yang pertama selepas pasangan jar majrur. Mana isim yang pertama tuan? Subjek kita ialah al-balagu. Nampak tuan-tuan? Boleh? Mana predikat kita? Predikat kita ialah pasangan jar majrur. Sekarang dia terbalik tuan-tuan. Asalnya subjek predikat. Sekarang apabila dimulai pasangan jar majrur tuan-tuan, maka subjeknya berada di belakang, predikatnya berada di depan. Boleh? Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin tuan. Allah nak bagi tahu tuan-tuan, ya. Tugas menyampaikan ini tuan-tuan. Tugas menyampaikan ini tuan-tuan hanyalah ke atas seorang rasul. Boleh tuan? Saya ulang sekali lagi. Tugas menyampaikan sesungguhnya. Saya dah bagi tahu tadi kan, ada maksud penegasan. Sesungguhnya, walaupun tak ada haraf penegasan, tapi dia automatik ada maksud penegasan tuan. Sesungguhnya, kemudian pengkhususan, ya. Pengkhususan. Sesungguhnya, yang menyampaikan risalah yang jelas itu adalah tugas seorang rasul tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Jadi ada penegasan dekat situ, ada pengkhususan dekat situ. Jadi kalau orang Arab baca ayat ini tuan-tuan, maka dia faham tuan-tuan, hanya rasul yang akan menyampaikan. Nampak tuan-tuan? Orang lain tak menyampaikan. Ulama tak boleh tuan-tuan, ya. Rasul ini yang menyampaikan. Tugasnya hanya menyampaikan. Nampak tuan? Bukannya beri hidayah, bukannya beri lain tuan. Hanya menyampaikan. Apa yang Allah turun, itulah dia akan sampaikan. Nampak tuan-tuan? Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Kalau ayat biasa tuan, ayat biasa tuan, ya. Kalaulah ayat ini ayat biasa, maka bacaan dia macam ni tuan. Wama al-balagu tak nampak tuan, ya. Ini kalau ayat yang biasa, ya. Wama al-balagu al-mubinu illa ala rasul. Ini susunan yang sepatutnya tuan. Sepatutnya susunan kita macam ni. Sebab ini adalah subjek, ini adalah predikat. Itu sepatutnya susunan kita tuan-tuan, ya. Kalau ayat ini diturunkan seperti biasa, wama al-balagul mubinu illa ala rasul tuan, maka orang Arab ketika mana dia baca ayat ini tuan, dia akan faham. Rasul bukan setakat boleh menyampaikan, dia juga boleh menyampaikan, boleh menjadi pemimpin, boleh jadi macam-macam tuan-tuan. Tapi tak tuan-tuan, ya. Sekarang Allah nak tegaskan bahawa Rasul itu tugasnya ialah menyampaikan sahaja, tidak boleh bagi hidayah tuan-tuan. Jelas tuan-tuan? Okey, itu saja tuan-tuan. Siapa yang faham semua pada hari ini, jawab Alhamdulillah. Siapa yang faham semua hari ini, jawab Alhamdulillah. Jadi hari ini tuan-tuan, tuan-tuan ada bentuk yang ketiga dalam ayat kita tuan-tuan, yang tuan-tuan wajib faham cara nak faham tuan-tuan, ya. Ingat, hanya orang yang belajar bahasa Arab saja, yang kata yang betul-betul istiqomah saja, insya-Allah dia akan dapat benda ni tuan-tuan. Okey, sekarang siapa yang faham semua, jawab Alhamdulillah, ya. Okey, Alhamdulillah semua kata faham. Jadi insya-Allah sampai di sini saja pertemuan kita. Sepatutnya kita ada satu tajuk yang terakhir. Saya rasa insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu depan, ya. Saya akan bincangkan minggu depan. Sekejap saya tengok ayat kita. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan bincang satu tajuk tuan-tuan, yang berkait dengan pasangan
dua kalimah yang dua isim yang berdampingan, ya. Okey, alhamdulillah. Semua kata alhamdulillah. Okey, sekarang saya ulang sekali lagi, ya. Hari ini saya tekankan 4 perkara sebenarnya. 4 perkara, ya. Yang pertama, kita dah ulang masalah haraf baris mati. Boleh? Yang kedua, kita dah bincang masalah baris fi'il mudhari' ada 3. Yajlisu ke, yajlisa ke, yajlis. Boleh? Yang ketiga, tuan-tuan belajar satu perkara yang baru hari ni. Kita ada pasangan namanya pasangan jar dan majrur. Boleh? Baik. Yang keempat hari ni kita belajar ialah satu rangkap yang istimewa. Sebenarnya tajuk untuk minggu ini, inilah tajuk yang paling penting, iaitu tuan-tuan wajib faham kita ada satu rangkap yang istimewa, tuan-tuan, apabila dimulai dengan haraf jar. Boleh, tuan-tuan? Ingat, apabila dimulai dengan haraf jar, maka kena faham ayat itu akan ada maksud penegasan dan juga ada maksud pengkhususan, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Maka beza Muhammad fil masjid dengan fil masjid Muhammad berbeza dalam bahasa Arab. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selepas ini saya akan sediakan nota. Pastikan tuan-tuan tengok nota, tuan-tuan, ya. Jangan tak tengok, tuan-tuan, ya. Rujuk tengok nota paling-paling kurang 1 kali, tuan-tuan. Sepintas lalu. Kemudian selepas tu tak apalah tuan-tuan nak tinggal pun. Sebab paling-paling kurang kita dah baca. Sekali pun cukup, tuan-tuan, ya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum.